Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan salam perpaduan berita seterusnya. SPRM percaya Jolo sedang bersembunyi di Macau. Berita penuh. SPRM dilaporkan berkata Suruhanjaya itu percaya usahawan Malaysia Lotek Jo yang menjadi buruan tersebut sedang bersembunyi di Macau. Menurut laporan Al Jazeera hari ini, SPRM dipetik dalam jawapan bertulis sebagai berkata bahawa ini disahkan oleh beberapa individu yang pernah melihat Jolo di Macau. SPRM percaya individu-individu yang dikehendaki untuk kes One Malaysia Development Berhad 1MDB, terutamanya Jolo, sedang bersembunyi di Macau, lapor Al Jazeera. Menurut laporan itu, pendedahan tersebut dibuat hanya beberapa minggu selepas penahanan suspek 1MDB yang agak tidak dikenali, Kek Kok Thiam. Pada 3 Mei, Ki yang difahamkan adalah pembantu Lo ditahan ketika tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Memetik sumber polis Malaysia, Al Jazeera melaporkan bahawa Ki diusir dari Macau kerana tinggal melebihi had masa visanya. Selepas dirakamkan kenyataannya, SPRM membebaskan Ki dan berkata bahawa tiada pertuduhan dikenakan terhadapnya buat masa ini. Putrajaya, kata SPRM, tidak menerima sebarang makluman daripada Macau mengenai pengusiran Ki, tetapi dipetik sebagai berkata bahawa mereka menyadari bahawa Ki dihantar pulang dari Macau berdasarkan rangkaian perisikan. Kertas siasatan itu tertumpu kepada aset milik Ki Kok Thiam di Singapura dan telah disiapkan dan diserahkan kepada pejabat peguam negara untuk tindakan seterusnya, kata seorang pegawai. Rangkaian berita yang berpangkalan di Doha itu menambah bahawa SPRM memaklumkan bahawa ia telah mengumpulkan risikan sejak kerajaan mengeluarkan larangan perjalanan terhadap beberapa suspek 1MDB, termasuk Ki. SPRM berkata ini berlaku sejurus selepas pilihan raya 2018. Perdana Menteri ketika itu, Najib Razak, dan Parti UMNO yang diterajuinya mengalami kekalahan teruk dan ditumbangkan selepas lebih 60 tahun berkuasa. Najib sedang menjalani hukuman penjara 12 tahun berhubung kes rasuah membabitkan penyelewengan RM42 juta dana daripada SRC International yang pernah menjadi anak syarikat 1MDB. Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita panas hari ini dipetik daripada Malaysia Kini bertajuk pendakwaan mohon 7 pertuduhan terhadap Muhyiddin dibicara bersama. Berita penuh. Pihak pendakwaan memohon 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 3 pertuduhan pengubahan wang haram terhadap bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin melibatkan lebih RM232 juta ringgit dibicarakan bersama. Timbalan pendakwa raya Wan Shaharuddin Wan Ladin memberitahu Mahkamah Session di Kuala Lumpur pagi ini bahawa mereka memfailkan permohonan itu semalam. Peguam Muhyiddin Hisham Tepotek memberitahu Hakim Azura Alwi bahawa pihak pembelaan memerlukan masa untuk menjawab permohonan perbicaraan bersama itu. Azura kemudian mengarahkan pihak pembelaan memfailkan affidavit mereka sebagai jawapan kepada permohonan itu selewat-lewatnya pada 30 Jun dan bagi pihak pendakwaan memfailkan sebarang jawapan kepada jawapan itu dalam tempoh 2 minggu selepas 30 Jun. Dia juga menetapkan 4 Ogos untuk sebutan kes memandangkan 2 permohonan Muhyiddin belum selesai di Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur. Permohonan pertama adalah untuk memindahkan kes itu dari Mahkamah Session ke Mahkamah Tinggi dan satu lagi untuk membatalkan 4 pertuduhan salah guna kuasa. Ketika ditemui media selepas prosiding, Hisham berkata mereka akan membantah permohonan pihak pendakwaan agar pertuduhan dihadapi Muhyiddin dibicarakan bersama dan menegaskan pasukan pembelaan hanya menerima salinan permohonan itu awal pagi ini. Peguam mengulangi pendirian mereka bahawa pertuduhan salah guna kuasa tidak mendedahkan sebarang kesalahan undang-undang dan pertuduhan itu tidak menyatakan butiran kesalahan itu. Permohonan Muhyiddin untuk membatalkan pertuduhan terhadapnya memfokuskan pertuduhan predikat utama iaitu 4 pertuduhan salah guna kuasa. 3 pertuduhan pengubahan wang haram
bergantung pada 4 pertuduhan predikat berkenaan. Muhyiddin menghadapi 4 pertuduhan salah guna kuasa di bawah Seksyen 23-1 Akta SPRM 2009, yaitu menggunakan kedudukannya sebagai Perdana Menteri ketika itu dan Presiden bersatu untuk suapan berjumlah Rm232.5 juta ringgit daripada 3 syarikat dan seorang individu antara 1 Mac 2020 dan 20 Ogos 2021. 3 syarikat itu ialah Bukhari Equity Sendirian Berhad, Nepotris Sendirian Berhad dan Mem4 Sendirian Berhad, manakala individu terbabit ialah Azman Yusof. 3 pertuduhan pengubahan wang haram itu dikemukakan di bawah Seksyen 4-1-B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 yang dibaca bersama Seksyen 87-1 Akta yang sama. Pemimpin berusia 76 tahun itu didakwa menerima lebih Rm120 juta hasil daripada aktiviti haram daripada Bukhari Equity Sendirian Berhad antara 25 Februari 2001 dan 8 Julai 2022. Pengubahan wang haram itu didakwa dilakukan dengan menerima wang yang dimasukkan ke akaun bersatu. Ahli Parlimen Pago itu berdepan hukuman penjara 20 tahun dan denda 5 kali ganda jumlah suapan atau Rm10.000 yang mana lebih tinggi bagi pertuduhan salah guna kuasa. Bagi kes pengubahan wang haram, dia boleh dihukum penjara 15 tahun dan denda 5 kali ganda jumlah terbabit atau Rm5 juta yang mana lebih tinggi. Muhyiddin pertama kali didakwa pada 10 Mac. Dia mengaku tidak bersalah dan memohon dibicarakan terhadap keempat-empat pertuduhan salah guna kuasa dan 3 pertuduhan pengubahan wang haram.